KPM. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Cik, listik apa tu, Cik? Cari burung. Oh, cari burung. Setakat ni jumpa lagi tak? Burung tak ada. Ada 2 ekor tadi. Tapi bukan nak bunuh burung. Okey. Nak halau saja. Sebab yep. dia selalu makan padi di sawah saya. Okey, saya ingatkan nak listik tu memang nak cari bukan. burung. Saya tak bunuh burung pun. Halau saja bagi burung takut. Baik, itu dia. Dan Assalamualaikum kepada anda semua yang sedang menyaksikan TV KPM. Anda bersama dengan saya Azhar Hilmi dan hari ini kita nak belajar berkenaan dengan subjek kita sains. Saya dah bersama dengan cikgu. Siapa cikgu kita? Kita nak kenal dengan lebih dekat. Kita saksikan dulu profil guru ini. Baik, itu dia cikgu kita, Cikgu Ku Nur Afendi, Ku Muhammad Fauzi, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid SK Teluk Menegon, Kelang. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar, cikgu? Sihat, cikgu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan seronok sebenarnya kita dapat bersama dengan cikgu pada pagi ini yang mana kita nak belajar untuk subjek kita sains dengan topik kita daya, cikgu. Betul ya, tak, cikgu? Betul, Azhar. So, kejap lagi kita nak tahu juga daripada cikgu apa kena mengena dan juga signifikannya lastik tadi dengan subjek dan juga topik yang kita nak belajar pada pagi ini. Tapi sebelum tu, cikgu, kita nak kena sentiasa budayakan norma baharu. Seperti saya dan cikgu, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Dan juga kami memakai pelitup muka. Dan kita ada gel pembasmi kuman, cikgu, untuk kita gunakan. Untuk sama-sama kita nak memutuskan rantaian penularan wabak COVID-19. Baik, itu dia. Cikgu dah guna, saya pun kena guna juga. Itu dia. Baik, cikgu. Saya tak naklah seorang-seorang sebab ada adik-adik saya ni nak join juga kelas kita pagi ni, cikgu. Okey, baik. Jom kita nak persilakan rakan-rakan kita untuk masuk ke studio secara virtual pada pagi ini. Baik, itu dia. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Adik-adik mungkin boleh unmute mic anda. Kita nak dengar suara-suara comel adik-adik kita daripada Sekolah Kebangsaan Teluk Menegon ada, Sekolah Kebangsaan Puchong Utama ada, Sekolah Kebangsaan Subang Bestari, Sekolah Seri Islam, Sekolah Rendah Islam Hira Kelang dan juga Sekolah Kebangsaan Simpang 5. Semua apa khabar? Semua sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, cikgu. Kita nak berkenalan dengan diorang, boleh tak, cikgu? Boleh. Baik, jom kita berkenalan dulu dengan adik Ahmad Ilham. Silakan, adik. Adik Ahmad Ilham. Hai, nama saya Ahmad Ilham Akil bin Abdul Aziz. Saya dari Sekolah Kebangsaan Teluk Menegon, Kelang. Baik, itu dia. Terima kasih. Seterusnya, adik Hana Arifah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, saya Hana Arifah. Saya bersekolah di SK Puchong Utama 2. Baik, terima kasih adik Hana. Seterusnya Nik Nur Erina, silakan. Hai, saya Nina Erina. Dengar tak? Dengar. Dengar. Silakan. Sekolah di SK Subang Bestari. Baik, itu dia. Terima kasih adik Nik Nur Erina. Seterusnya adik Hana Damia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Hana Dami Binta Ahmad Sabri. Saya dari Sekolah Rendah Islam Hira. Baik, terima kasih adik Hana Damia. Dan the last one, adik Muhammad Farhan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Cikgu Ibenti. Nama saya Muhammad Farhan Fidai daripada Sekolah SP1 Simpang 5. Okey, baik. Terima kasih adik Farhan. Nampak semua adik-adik kita ceria pagi ni, cikgu. Untuk nak belajar subjek sains dan juga topik kita daya, cikgu. Apa signifikannya dan juga apakah kita kata sebagai kaitannya dengan sketsa tadi? Lastik dengan topik kita pagi ni, cikgu. Okey, Azhar, ya. Sketsa tadi, lastik ini, di sinilah juga kita dapat lihat adanya daya tarikan pada lastik ini. Sesuaianlah dengan tajuk kita pada hari ini, iaitu daya. Tapi kena ingat ya, pelajar-pelajar sekalian, anak-anak murid cikgu sekalian, daya ya, bukan Dayang Nok Faizah. Ya.
Bukan daya tersilap, bumi. cikgu. Bukan daya bumi. Okey, daya tarikan dan tolakan. Itulah yang kita nak perkenalkan. Itu yang kita nak belajar pada pagi ni, cikgu. Ya, betul. Dan dalam topik daya ni, cikgu, orang kata apa, untuk subjek sains ni juga, apa kata kita nak dengar juga pandangan rakan-rakan kita berkenaan dengan subjek kita pagi ni dan juga topik kita daya pada pagi ni. Kita saksikan dulu video ini. Okey. Memanah merupakan suka kegemaran saya. Saya mengaplikasikan daya tarikan bagi memastikan anak panah mengenai sasaran. Daya ialah tarikan atau tolakan yang berpindah ke atas sesuatu objek. Daya tarikan ialah daya yang menggerakkan objek mendekati kita, manakala daya tolakan ialah daya yang menggerakkan objek menjauhi kita. Daya gisiran ialah daya yang terhasil apabila dua permukaan bersentuhan antara satu sama lain. Saya suka topik ini kerana ia mudah dipahami dan digunakan dalam kehidupan seharian kita. Hari ini saya nak share dengan korang sedikit tentang satu subjek sains, iaitu daya. Korang tahu tak daya itu apa? Daya terbagi kepada dua kategori, iaitu daya tarikan dan daya tolakan. Selain itu, terdapat juga daya gisiran yang muncul antara dua permukaan yang bersentuhan. Saya amat meminati topik daya kerana ia amat berguna dan begitu dekat dengan kehidupan kita seharian. Baik, itu dia pandangan adik-adik kita berkenaan dengan subjek sains dan juga topik kita daya, cikgu. Baik, cikgu, kalau kita tengok sebenarnya daya ni memang ada dalam kehidupan seharian kita, cikgu. Ya, secara betul. kita sedar ataupun kita tidak sedar. Betul. Betul tak, cikgu? Betul, Zah. Baik. Secara Mungkin sedar dengan tidak sedar, benda itu berlaku pada kita. Yap. Dalam kehidupan itu harian. kalau macam tadi tu secara kita sedarlah kita Betul. tarik Ya, elastik betul. pow, kan. Ya, betul. Okey, baik, cikgu. Mungkin untuk pengenalan awal ni untuk subjek kita, mungkin cikgu boleh terangkan, cikgu, untuk Okey. topik daya ni. Silakan. Okey, baiklah. Daya ni kita nak perkenalkan nanti. Yap. Pastikan nanti Yap. murid akan dapat di akhir pembelajaran, murid akan dapat menyatakan maksud daya. Okey. Baik. Yang pertama. Daripada sinilah di sekolah dengan adanya PBS sekarang ni, jika murid dapat memberi maksud daya, murid akan diberi TP1 dan TP2. Okey. Itu sangat penting. Baik. Penguasaan itu penting. Yang kedua, kita akan lihat memerihalkan kesan daya. Apa yang berlaku di sebalik daya, kesan dia pada kita ke dalam kehidupan seharian. Okey. Yang ketiga, kita akan jelaskan juga maksud daya geseran dalam kehidupan harian. Dan murid mesti faham mengenai istilah, definisi maksud daya geseran ini. Jika murid dapat memberinya, TP3 akan diberi kepada murid. Kalau dapat menguasai maksud daya geseran, dia boleh jelaskan kepada cikgu bila cikgu bertanya pada dia dapat jelaskan dengan baik maksud daya geseran itu. Baik, cikgu. Okey. Yang keempat, dapat membuat kesimpulan. Kesimpulan berkaitan dengan apa yang mempengaruhi daya geseran ini. Dan di sini murid akan diberi TP5. Dia boleh jelaskan kesimpulan itu. Apa faktor dia mempengaruhinya. Jadi dengan adanya kesimpulan yang diberi oleh murid-murid ni, mereka akan diberi TP5 dengan jawapan-jawapan yang mereka beri kepada guru mereka. Baik, itulah dia. Itu kalau kita tengok menjelaskan maksud daya geseran, nanti dia dapat TP3, cikgu. Alright, dan keempat akan mendapat TP5. Baik, seterusnya, cikgu. Okey. Seterusnya, baik, kalau kita tengok pelajar-pelajar kena menguasai objektif apa yang kita nak sampaikan pada pagi ini, yang mana cikgu dengan menguasai kesemua sekali keempat-empat objektif pembelajaran kita pada pagi ini, anda layak ataupun berpeluang untuk mendapat TP5. Tak apa, cikgu. Apa kata cikgu, kita bagi chance. Tadi saya nampak cikgu Hana, cikgu dia kata, bang, saya nak minum air sekejap, bang. Dah harga katanya, cikgu. Okey, kita bagi chance kepada rakan-rakan kita untuk minum air sekejap. Kita kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. KPM. Didik TV KPM.
Baik, kembali dalam TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan Cikgu Ku Nur Afandi Ku Muhammad Fauzi. Kalau nama glamour cikgu nak panggil cikgu apa cikgu? Kalau masa dulu saya terlibat dengan akhbar menulis bahagian pendidikan, saya gunakan nama Cikgu Kupen lah. Cikgu Kupen. Kupen. So boleh ke saya panggil Cikgu Kupen? Boleh. Okay, Memang pelajar saya panggil Itu Cikgu dia Kupen. nama glamour cikgu kita Cikgu Kupen. Ya. Baik cikgu. Mungkin kita nak terus. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan objektif pembelajaran kita hari ini, yang mana apa yang kita nak akan dapat sepanjang 1 jam kita bersiaran ini untuk kita nak kuasai sains dengan topik kita daya. So saya tak nak lengahkan masa, saya serahkan kepada cikgu. Silakan cikgu. Terima kasih Azhar. Okey, baiklah murid sekalian ya. Kita akan pergi kepada yang pertama, iaitu maksud daya. Ya. Saya harap pelajar nanti dapat menjelaskan maksud daya ini dengan lebih baik dan memahami tentang maksud daya ini. Okey? Kemudian seterusnya berkaitan dengan jenis-jenis daya. Ya. Cikgu nak pelajar yang ada di rumah ataupun di Google Meet ini ya, dapat memahami tentang maksud daya, jenis-jenis daya. Okey. Mari kita tengok apakah maksud daya ya kepada pelajar yang bersama dengan cikgu di Google Meet sekarang. Ada sesiapa yang nak cuba bagi maksud daya? Okey, siapa yang nak try untuk cuba bagi definisi ataupun maksud daya di antara ketiga-tiga pelajar kita cikgu? Siapa cepat dia dapat? Itu dia cikgu, kita dah dapat yang bawah ni cikgu. Hana Damia. Silakan. Hana Damia. Cuba kita tengok maksud daya. Tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas suatu objek. Okey, kita tengok. Istilah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas suatu objek. Ya, berdasarkan apa pengalaman sedia ada yang dah diajar pada tajuk awalnya. Ya, inilah dia maksud daya ya. Pelajar mesti dapat jelaskan tarikan atau tolakan, kata kuncinya itu. Yang bertindak ke atas sesuatu objek. Baik. Seperti saya buat tadi, menarik lastik, itu adalah tarikan. Lepaskan lastik, tolakkan. So mesti ada kedua-dua dari tarikan tu tarikan. Dalam kehidupan seharian kita mesti ada dua yang berlaku. Baik cikgu. Okey. Daya menggerakkan objek mendekati kita, kita namakan dia daya tarikan. Daya tarikan. Kalau saya tarik Azhar dekat dengan saya, tarikan lah. Lain macam bunyi cikgu. Tarik tali? Ataupun cikgu kalau kita tengok mungkin daya tarikan pelancongan juga daya cikgu. Tarikan so pelancongan. kita tarik tapi itu dari segi bahasa. Untuk ini tarik segi orang dekat dengan kita lah. Itu dia. Baik cikgu. Okey. Kita tengok contoh. Daya yang menggerakkan objek jauhkan kita. Daya tolakkan. Tolakkan. Okey? Baiklah. Baik, itu dia. Kalau kita tengok cikgu, ada rakan-rakan kita dekat rumah cikgu, yang sedang menonton pada ketika ini juga. Mereka perlu kuasai maksudnya definisi ataupun maksud daya ini tadilah. Yang mana untuk mendapat TP berapa tadi cikgu? TP1, TP2 dan TP3 kalau dapat jelaskan daya geseran tadilah. Okey, baik cikgu. Seterusnya cikgu. Baiklah. Seterusnya pelajar-pelajar yang bersama dengan saya pada pagi ini. Okey. Apa yang saya nak jelaskan di sebalik definisi ini, pelajar mesti faham definisi, istilah, maksud adalah benda yang sama. Benda yang sama. Itu yang perlu pelajar faham. Okey. Daya, ada pergerakan yang memerlukan kedua-dua daya, tarikan dan tolakan. Makna kita buat serentak. Ya. Contoh kita bermain. Yoyo. Tarikan dan tolakan. Okey. Pelajar tentu pernah bermain yoyo. Betul, saya pun pernah cikgu. Ini kalau dulu main yoyo memang sonok lah. Tapi dulu siap dengan gaya-gaya cikgu. Saya tak sampai tahap tu lagi. Okey. Baik cikgu. Baiklah. Inilah dia di antara perkara awal yang perlu pelajar tahu. Okey, baiklah. Kita teruskan. Ya cikgu, baik cikgu. Saya akan tunjukkan tentang jenis daya tarikan. Cabut paku. Pelajar-pelajar yang ada di Google Meet tentu ada subjek RBT ya, yang memerlukan awak buat pertunggangan. Betul? Ada kan? Jadi pernah cabut paku tak? Cikgu dah ajar kat sekolah. Cabut paku, ketuk paku, ya. Menarik upih. Pernah main dulu?
Pernah cikgu. Kalau saya memang usia saya dulu memang pernah lah. Sebab saya duduk di kampung kan. Ya cikgu, sama dengan kita cikgu. Sama. Duduk atas pelepah tu cikgu, orang tarik. Siapa yang kena tarik sonok, yang orang menarik itu yang teruknya itu. Betul. Tahulah. Tak, waktu orang tarik kita seronok cikgu. Lepas tu kita nak tarik orang, kita buat mengajuk cikgu. Ya. Tak kena tarik. Pandai ya. Baik cikgu. Okey. Pelajar boleh tengok. Ya. Ya. Bagaimana menarik upih ini dalam buku teks pelajar sendiri. Ya. Diaplikasikan dalam buku teks tahun 6. Okey. Baiklah. Di sini saya ingin tunjukkan beberapa gambar lah ya untuk dikongsi dengan pelajar tentang daya tarikan dalam kehidupan kita seharian. Ya. Okey. Menarik tali. Hari sukan sekolah. Pernah main tarik tali Farhan? Wah, pernah tak? Pernah diangguk. Okey, pernah. Meregang spring. Mungkin ada subjek-subjek yang terlibat memegang spring? Ya. Okey. Ini sukan kegemaran pelajar-pelajar sekarang. Memanah. Ada siapa di antara pelajar ini? Hana Arifah, Erina, Hana Damia, Ilham, Farhan ada pernah kat sekolah ada main panah? Belum cikgu. Belum. Tapi ada sekolah yang dah diperkenalkan. Ya. Ya. Okey, baiklah. Mengheret kotak. Ya. Dan juga menaikkan alat menggunakan Tali. takal. Okey. Okey. Ini contoh tarikan. Ya. Ya. Baiklah, kita pergi kepada seterusnya. Wah. Tengok kaki saja. Tentu nak sepak bola. Betul cikgu. Wah. Okey, ini contoh lain. Ya. Ada siapa yang di antara pelajar yang ada di Google Meet yang selalu bermain ini? Layang-layang. Ada? Siapa pernah Tak pernah main? Tak pernah cikgu. Oh, pernah main. Ilham. pernah. Ilham pernah main. Ilham. Pernah ya? Okey. Selalu kalau ada yang pergi ke memancing bersama ayah, yang minat memancing, menarik joran. Juga daya tarikan. Sekarang ni orang dah memancing dalam phone je cikgu. Wah, itu hebat. Ya. Ada game mancing game tu kan mancing. cikgu. Ya, itu tapi lagi hebat. tetap masih ada teknik ataupun kita kata daya tarikan tadi cikgu. Mesti kena ada. Sebab kalau tak ada, dia tak akan berlaku tarikan untuk menaikkan apa hasilnya. Ya, Okey. cikgu. Baiklah. Seterusnya, kita tengok lagi satu daya melibatkan daya tolakan. Bermain skuter kasut roda. Ya. Ada pelajar misalnya yang pernah bermain kasut roda, murid-murid sekalian? Ataupun hobi dia. Irina. Hobi. Mungkin hobi dia main kasut roda. Ya, awak menggunakan daya tolakan. Nak bergerak kan? Okey. Menekan botol plastik hingga menjadi kemek. Ya. Eksperimen ini boleh dibuat. Sebab ini ditunjuk dalam buku teks awak. Ya. Pelajar-pelajar boleh buat eksperimen ini. Okey. Kita tengok lagi apa contoh daya tolakan yang terlibat. Okey, pergi ke pasar raya. Hana Arifah ada tolong mak pergi pasar raya bawa troli tak? Ada. Wah, bagus. Wah, ini boleh bagi kredit juga. Okey. Mengayuh basikal juga menggunakan daya tolakan. Yap. Mencucuk jarum. Ini juga tak tambah kalau kita tengok sekarang ni dalam fasa semua nak ambil vaksin. Cikgu Tolakan. So tolakan, daya tolakan digunakan untuk Dah ambil mencucuk. vaksin? Belum lagi. Oh, saya dah Tapi 2 kali. sedang menunggu cikgu. Saya dah 2 kali. Alhamdulillah. Okey. Ini kalau nak buat kuih, nak buat roti, bantu mak ni kat dapur, menekan, menguli tepung. Ya. Ya, pelajar-pelajar pernah itu ada buat kuih raya. Okey, memicit ubat gigi. Kalau hari-hari nak guna gosok gigi mesti nak kena picit. Betul cikgu. Ya, takkan nak tarik ya. Ya. Okey. Baiklah. Memijak, memukul, menendang. Okey. Ini adalah antara daya tolakan yang berlaku dalam kehidupan kita seharian. Itu dia. Ini dia. Baik, itu dia. Okey, pelajar macam mana takat ni boleh faham? Boleh faham? Alhamdulillah, terima kasih. Ya. Okey. Ya. Seterusnya cikgu, apa lagi kita nak belajar untuk daya ni cikgu? Tadi kita dah belajar berkenaan dengan daya tarikan. Ya. Kemudian akan ada daya tolakan juga Daya cikgu. tolakan. Yang mana kita tahu dalam definisi kedua-duanya seiring. Betul. Daya tarikan atau tolakan. Ya. Sesuatu objek. Ya. Okey, baik cikgu. Seterusnya cikgu. Seterusnya kalau kita tengok melibatkan daya tarikan dan tolakan.
Mungkin di situasi di rumah kita ada yang berbeza. Ada yang membuka pintu menggunakan tarik. Ada yang membuka pintu menggunakan tolakan. Jadi di sini pelajar mesti aplikasikan betul-betul berkaitan dengan daya tarikan dan tolakan ini. Mesti faham betul-betul. Baik. Ya, barulah kesan itu dapat pada kita. InsyaAllah ya. Baik, satu cikgu. Baiklah. Seterusnya. Ini contoh lagi daya berkaitan dengan tolakan. Okey, sekarang ni cikgu nak perkenalkan daya yang terlibat menggunakan dua sekali daya serentak. Pertama, ni orang buat apa ni? Siapa pelajar? Siapa apa yang ni? nak jawab? Main biola. Main biola. Main biola. Okey. Ada pelajar di sini yang mahir bermain biola? Oh, tak ada. Mungkin satu hari nanti. Ya. Okey. Ini biasa kalau ada basikal kat rumah mesti kena buat. Ya, kalau tidak tak ada angin lah basikal tu. Ya. Mengepam tayar basikal. Okey. Ini dia. Tadi kata pernah main kan? Okey. Yo-yo cikgu. Yo-yo. Baiklah. Okey, sekarang kita teruskan lagi. Kita tengok apa lagi. Ni. Apa ni? Apa aktiviti ni? Yang melibat memerah kain. Kalau ada pelajar, abang, kakak yang pernah duduk asrama, basuh baju sendiri, mestilah kena buat. Ya. Pelajar-pelajar yang ada di Google Meet, basuh baju sendiri, pakaian sendiri, kena buat benda ni, betul? Tak pernah cikgu. Mesin tolong basuh. Semua mesin basuh cikgu. Baik cikgu. Seterusnya cikgu. Okey, kita tengok lagi. Ini contoh-contoh lain. Gergaji kayu. Okey. Dalam subjek RBT mungkin awak belajar pertukangan yang melibatkan kerja-kerja bergergaji. Ya. Menggosok. Ya, tak kiralah gosok apa pun kan. Di rumah, di sekolah dan sebagainya. Okey, mendayung sampan. Pelajar kalau ada yang pernah mendayung sampan, tahulah aktiviti ini melibatkan dua daya. Kalau kita tengok sukan mendayung ya, tengok bagaimana mereka mendayung dengan kekuatan daya yang cukup hebat sekali. Nak menang. Okey, menyental lantai. Menyental. Tahu ke? Menyental. Kita gosok lantai kita. Gosok betul-betul. Polis balik bersih. Okey, itu merupakan daya tarikan dan tolakan. Kita tak boleh guna satu daya. Mesti tolak, tarik. Tolak, tarik. Betul ya? Okey, baiklah. Okey. Baiklah. Di sini kita dapat lihat ya tentang penggunaan jenis-jenis daya tarikan dan tolakan yang berlaku serentak. Ada lagi pelajar boleh tunjuk contoh? Contoh daya tarikan dan tolakan. Tarikan dan tolakan yang berlaku serentak. Apa dia? Ada? Pelajar-pelajar yang ada di Google Meet, siapa yang nak cuba bagi? Saya nak bagi satu contoh cikgu. Boleh Azhar? Mungkin main badminton cikgu. Main badminton. Tarik. Tarik. Okey, masa nak smash lah. Ya, betul. Okey, masa nak smash. Betul tak cikgu? Betul. Baik. Kalau masa nak smash, betul. Ataupun mungkin kalau kita kata sebagai untuk buah mula lah. Kan, tarik, tolak. Okey, betul kan? Juga. Betul masa juga kita cikgu, nak serve bola itu. Baik cikgu. Bulu tangkis tersebut. Okey, terima kasih. Cikgu. Okey. Pelajar di Google Meet mungkin kurang minat bermain badminton, permainan lain. Yang lelaki mungkin nak bola sepak ataupun sekarang bowling. Bowling tarikan dengan tolakan, betul atau tidak? Gaya sikit. Betul. Okey, itulah dia. Tolak. Okey. Baik cikgu. Baiklah. Seterusnya sedikit latihan secara spontan dengan kamu di sini. Kita tengok latihan pengukuhan. Okey. Ini gambar pakai boot cikgu Okey, ada bola. Ya? Okey. Kita minta pelajar di Google Meet jawab. Siapa yang akan menjawab dulu soalan ni? Baik, siapa yang nak jawab? Okey, Ilham Akil. Ahmad Ilham Akil. AIA. Macam Jesse Tottenham Hotspur. AIA. Baik, okey. Ilham, silakan Ilham. Apakah daya yang terlibat? Daya tolakan je. Daya tolakan. Okey, kita tengok. Kaki akan menolak bola ke depan. Okey, kalau kamu tengok ini garisan di sudut,
maknanya dia akan tendang ya. Ya. Okey, tahniah. Terima kasih. Baik. Ilham. Okey, kita tengok gambar yang kedua. Yang seterusnya. Wah, ini kalau memang minat, siapa yang minat ini? Saya kecil-kecil dulu selalu tengok cikgu ni. Cerita-cerita macam ni. Okey, saya buka. Siapa yang akan menjawab soalan ini? Dipersilakan. Wah, Hana Damia. Hana Wah, Damia. sini Silakan. ada dua Hana. Ya. Wah, satu Hana Damia, satu Hana Arifah. Hana Arifah. Okey. Kalau gaya macam ni lah, apa daya yang terlibat Hana Damia? Daya tarikan dan tolakan. Daya tarikan dan tolakan. Satu naik, satu turun. Okey. Wah, tepat. Terima kasih Hana Damia. Tahniah Hana Damia. Okey. Baik. Kita tengok lagi. Ini sebenarnya kartun pilihan saya minat ni. Okey, patutlah semua keluar. Ya. Karakter ni je baik. Karakter yang hebat ni. Okey. Ya. Okey, giliran siapa saya nak suruh? Siapa pula ni yang akan jawab? Siapa volunteer nak jawab? Siapa volunteer? Wah, Hana Arifah. Wah, Hana Arifah. Hana Damia, Hana Arifah. Ya. Okey. Apa daya terlibat Hana? Daya tolakan, cikgu. Daya tolakan. Okey, Zul. kita tengok. Wah, kasih power sikit ya. Ya, betul. Okey. So, betul tak cikgu daya tolakan? Okey, kita tengok. Dengan anak panah yang keluar. Yep. Daya tolakan. Tahniah Hana Arifah. Okey. Baiklah. Gambar keempat. Yang seterusnya. Kita ada lebih kurang 5 atau 6 gambar ya. Kita tengok gambar apa yang berlaku. Woi. Itu dia. Ini lagi hebat. Wah, dahsyat tengok. Okey. Apakah Okey, daya siapakah yang akan menjawab soalan ini? Farhan Fadani. Okey, Farhan. Silakan. Apa daya yang terlibat Farhan? Ya. Daya tarikan dan tolakan, cikgu. Daya tarikan tolakan. Farhan boleh bagi sikit inferen kat mana daya tarikan tolakan? Yang mana dia buat? Kat mana Dia tarikan? nak tarik balik benda, tarik kat balik kaki dia. Okey, tahniah, bagus. Maksudnya dia pusing dulu cikgu. Lepas tu baru dia pergi. Tengok anak panah. Yes. Okey. Wah, tahniah Farhan. Okey, bagus. Okey, baik cikgu. Kita dah dapat tahu yang mana pelajar mula faham berkenaan dengan daya. Ada satu lagi? Ada daya tarikan. Ya cikgu. Kita bagi satu lagi gambar. Baik cikgu. Okey. Ini dah belajar, mungkin pernah belajar topik ini di tahun 4. Betul cikgu. Jadi kita tengok siapa yang belum jawab lagi kat sini. Baik, siapa yang nak jawab? Ning Erina yang Ning belum Erina, jawab. silakan. Okey. Apa daya yang terlibat Ning Erina? Daya tarikan. Daya tarikan. Okey, kita tengok. Okey, daya tarikan. Yep. Yes, terima kasih Ning Erina. Itu dia. Ini besi berani cikgu. Ya, ini besi berani. Ataupun kita kata magnet lah kot. Magnet, besi berani. Yep. Bukan nasi berani ya. Jangan silap. Okey. Ya. Erina sebut tadi daya tarikan. Kalau kita tengok di sini, kutub yang berlainan itu yang menyebabkan daya tarikan berlaku. Ya. Terima kasih kepada pelajar. Yep. Okey, ini masih lagi daya tolakan. Ya, Okey, terima itu kasih dia. ya kepada pelajar yang menjawab untuk soalan pengukuhan ini. Baik, semua rata pelajar kita dah faham mengenai dengan daya tarikan dan juga tolakan. So kita nak berhenti rehat seketika cikgu. Okey. Kita akan kembali selepas ini dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi dan kita bersama dengan cikgu kita, Cikgu Kupen, cikgu Cikgu Kupen. Itu dia nama glamour cikgu kita untuk kita belajar subjek sains dan juga daya. Tadi pelajar kita dah dapat tahu dalam soalan pengukuhan berkenaan dengan fungsi daya tarikan dan juga fungsi daya tolakan yang sentiasa kita gunakan dalam kehidupan seharian kita. Baik cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita pada pagi ini. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Untuk sesi yang berikutnya kita tengok ya. Yep. Kesan daya. Kesan daya, apa kesan daya yang berlaku. Yep. Okey. Kita tengok
kesan daya yang pertama. Yap. Ya, daya mengubah objek. Yap. Bentuk objek. Okey, daya mengubah bentuk objek. Yap. Itu kesan daya yang pertama. Tadi kalau saya tunjuk tadi, secara tak langsung nampak orang menguli tepung, itu daya mengubah tepung bentuk objek. Okey. Yang kedua, daya mengubah arah pergerakan. Okey, tadi Azhari Azhar kata tadi main badminton. Yep. Daya mengubah pergerakan. Yep. Ya, betul. Bila kita nak serve, kita nak smash, mesti ada daya mengubah pergerakan. Okey. Baiklah. Yang berikutnya kita tengok ya. Ya, cikgu. Daya memberhentikan objek. Daya ni boleh memberhentikan objek yang sedang bergerak. Yep. Kalau kita main kereta mainan, kita tolak, kita akan tahan dia. Daya memberhentikan objek yang sedang bergerak. Okey. Baik, cikgu. Kemudian, Yep. daya juga boleh menggerakkan objek yang pegun. Okey, daya juga boleh menggerakkan objek yang pegun. Makna objek yang pegun yang statik, bila kita kenakan daya tolakan, dia akan bergerak ke hadapan. Contoh kalau kita nak main kereta mainan dan sebagainya, itulah dia diaplikasikan pada peralatan tersebut. Kereta tersebut lah. Kereta tersebut. Baik, cikgu. Okey. Yang berikutnya, Yap. daya boleh menambah dan mengurangkan kelajuan suatu objek. Kalau kita tengok ya, daya ini boleh menambah dan mengurangkan kelajuan bila kita kenakan suatu daya pada dia. Yap. Tak kira daya tolakan, daya tarikan, kita boleh mengurang dan menambahkan kelajuan pada objek tersebut. Baik, cikgu. Okey, baiklah. Yang berikutnya, kita tengok ya, kesan-kesan daya ini diaplikasikan dalam buku teks kamu. Dalam buku teks kamu memang dah ada kesan daya. Jadi kalau kita tengok tadi, saya kata daya memberhentikan objek, daya mengubah bentuk objek. Yap. Okey, mengubah bentuk objek. Okey, sekarang kita tengok gambar ini. Okey, kepada pelajar, Yap. apa yang berlaku kesan daya ini? Okey, daya mengubah arah. mengubah arah. Daya mengubah Okey, kita arah. tengok mengubah arah. Ya. Ya, betul. Tahniah. Okey, kita tengok lagi. Apa lagi kesan daripada diaplikasikan kepada gambar ini? Baik, Okey. itu dia. Apakah dia? Apa yang berlaku? Daya, Siapa yang nak jawab? siapa nak cuba jawab? Ilham, cikgu. Ilham. Silakan, Ilham. Daya memberhentikan objek. Daya memberhentikan objek. memberhentikan Oh, ni objek. kalau main softball, tangkap bola lah. Ya. Bola softball. Okey, kita tengok. Yang berikutnya. Daya memberhentikan objek dan daya juga menggerakkan objek yang pegun, iaitu objek yang statik. Kita kenakan daya, dia akan bergerak. Ini contoh kalau macam dalam ni adalah kereta lah, cikgu, kan? Kereta, kita boleh ambil kereta lah. Sang Ya. Kalau kita selalu main dengan kawan-kawan kan, nak tengok kelajuan, itulah Tolak dia. kereta. Main kereta mainan. Ya, Tolak itu kereta dia. mainan. Baik, Okey. cikgu. Baiklah. Yang berikutnya ya. Yep. Kita akan tengok, wah, ini gambar Spiderman. Saya mempunyai daya lonjakan yang kuat, dia kata. Itulah dia kekuatan yang ada pada superhero ni, dia boleh melonjak daripada satu bangunan ke satu bangunan, juga menggunakan daya dia. Daya kekuatan. Dari segi istilah lah. Okey, baiklah, kita teruskan. Ya, cikgu. Okey, kita teruskan lagi. Ini kita pergi kepada tajuk baru, iaitu daya geseran. Inilah kalau siapa yang kuasai maksud daya geseran ni, dia akan dapat TP3 tadi, cikgu. Ya, kalau cikgu TP3. sebut tadi. Baik, cikgu. Kita nak tengok pelajar ya dapat memberi maksud daya geseran. Yap. Berdasarkan apa yang telah saya paparkan ini, pelajar dengan adanya contoh-contoh di simulasi ini, kita dapat lihat arah daya geseran dan kita dapat lihat bagaimana berlakunya pergerakan arah geseran itu pada sesuatu objek. Alright. Okey, kalau kita tengok pelajar kalau dapat bagi kedua-dua maksud ini, iaitu dua permukaan bersentuhan, macam sekarang kita sentuh meja ini, kita berdiri di sini tak jatuh kerana adanya daya geseran. Okey ya pelajar. Baiklah. Yang berikutnya, daya geseran berlaku bertentangan dengan arah objek. Daya geseran berlaku bertentangan dengan arah objek.
Jadi kalau pelajar tengok ya, apa yang pelajar belajar daripada simulasi ini, bermakna geseran itu akan datang daripada arah yang bertentangan dengan pergerakan objek. Ya. Okey. Ya, baiklah. Kita tengok lagi. Yep. Apa yang ada pada daya geseran ini simulasi kalau kamu menolak kotak. Menolak benda yang berat. Okey? Baiklah. Ini contoh daya geseran. Ini contoh daya cikgu, geseran. Disimulasikan pada rajah Gambar. ini. Baik, cikgu. Mungkin pelajar-pelajar pernah buat benda ni Ya. dalam kehidupan seharian dia. Okey. Baiklah, kita tengok ya. Di sini saya letakkan juga standard pembelajaran. Faktor yang mempengaruhi daya geseran ini. Ya. Beri kesimpulan daripada kesan daripada faktor mempengaruhi daya geseran. Ya. Okey. Baiklah. Kita tengok faktor yang pertama. Ya. Faktor yang pertama ialah jenis permukaan. Jenis permukaan. Okey, jenis permukaan ini kalau kita tengok ya, melibatkan situasi-situasi yang pernah kita alami. Ya. Permukaan yang kasar, permukaan yang licin akan mempengaruhi daya geseran tersebut. Ya. Ya. Contoh di sini. Ya. Jenis permukaan melibatkan seperti kaca, pemaidani, ya, dan beberapa lagi permukaan dalam kehidupan seharian pelajar. Ya. Okey, yang kedua. Okey, agak-agak pelajar, apa yang kedua yang melibatkan ni? Iaitu jisim objek. Jisim ni apa pelajar? Yep. Berat Jisim objek. Berat objek. Okey, bagus. Berat objek. Yep. Okey, kita tengok ya. Jisim adalah berat objek. Okey. Okey, baiklah. Yep. Jika pemberat bertambah, bermakna geseran sikit atau banyak? Yep. Siapa nak jawab? Pelajar, siapa nak bagi? Kalau Jika berat geseran bertambah, Yep. Berkurang. Berkurang. geseran sikit atau banyak? Farhan? Sikit. Sikit. Kalau Mana? Irina cakap sikit je tadi. Erina cakap sikit. Mana kalau saya banding dengan Abang Azhar kat sini, agak-agak siapa yang paling banyak geseran? Cikgu Kupin. Cikgu Kupin paling banyak geseran. Jadi, jika semakin bertambah Ya. berat objek, semakin bertambah apa? Daya Geseran. geseran. Yes. Abang okey. Azhar dah tolong jawab, bertambah geseran. Yeay. Okey. Ya. 2 markah. 2 markah. Okey, saya bagi 2 markah. Saya jadi ketua kelas pagi ni. Okey, terima kasih. Baik. Nak pakai baju pengawas. Ya. Okey, baiklah. Kita tengok lagi tentang geseran ini. Okey, kita nak uji. Inilah contoh-contoh kesan faktor mempengaruhi dia. Ya. Ya. Dan saya nak minta pelajar tengok daripada faktor jenis permukaan dan juga faktor jisim objek ini, Ya. apa kesimpulan yang boleh dibuat daripada faktor ini? Baik, siapa yang nak jawab? Siapa nak jawab? Hana Damia, cikgu. Hana Damia. Okey. Apa Silakan. kesimpulan? Jika jenis permukaan bertambah kasar, Okey. maka jarak dilaluinya berkurang. Jarak dilalui objek berkurang. Bertambah kasar, jarak berkurang. Okey, terima kasih. Faktor kalau jisim? Ya. Jisim? Kita tengok yang angkat tangan. Farhan, cikgu. Okey, jisim. Semakin berkurang berat objek, Okey. semakin berkurang daya geseran yang dihasilkan. Semakin berkurang berat objek, semakin berkurang daya geseran Daya dihasilkan. Okey. Ya. Pengubah bergerak balasnya apa, Farhan? Pengubah bergerak balas. Daya geseran yang dihasilkan. Daya geseran yang dihasilkan. Betul, tepat. Betul, Tepat sekali. Terima kasih, Farhan. Ini semua potensial untuk dapat TP5, cikgu. Ya, betul. orang kata Kalau baru- ada UPSR ini, potensial 6A ni. Amin, amin. Amin. Baik, cikgu. Okey, terima kasih. Ya. Baiklah, itu di antara dua perkara penting yang perlu pelajar faham Ya. apabila mempelajari tajuk daya geseran Ya. tentang faktor mempengaruhi daya Itu dia, geseran. itu dia. Iaitu
jisim jenis permukaan dan juga Jisim objek. Okey. So pelajar perlu kuasai kedua-duanya sekali, cikgu. Mesti faham tentang itu. Okey. Baik, cikgu. Saya nak tanyalah satu soalan cepu mas lah. Baik, cikgu. Okey. Pelajar yang ada di Google Meet sekarang ya. Jika kamu bagi satu contoh permukaan yang boleh hasilkan geseran paling banyak. Apakah ada? Apa dia, Hana? Rumput kalau paling banyak. Paling banyak ni bermakna paling terlalu banyak lah. Rumput ada lagi yang lebih pada rumput. Ya. Siapa nak jawab? Farhan macam nak jawab, cikgu? Farhan, okey Farhan? Silakan Farhan. Tinggal Farhan seorang kat sini sekarang. Ya. Permaidani. Kapet lah tu. Kapet. Ya. Okey. Ya, cikgu. Betul kan, cikgu? Ya, betul. Tepat sekali. Itu Rumput dia. jatuh ke tempat yang kedua. Permaidani yang pertama. Permaidani yang paling banyak geseran. Tahniah Farhan. Baik. Seterusnya, cikgu. Tadi Okey. kita dah faham cikgu sebut berkenaan dengan kedua-dua perkara tadi. Okey. Dalam daya geseran kita ada jenis permukaan dan juga jisim berat. Ya, betul. Jisim objek, cikgu. Jisim objek. Baik, seterusnya, cikgu. Baik, seterusnya. Kita tengok di sini ya. Yap. Tentang objek-objek yang melibatkan daya geseran ini. Yep. Ya, daya geseran ini. Apa yang berlaku? Nak tambahkan daya geseran. Yep. Macam mana kita nak tambahkan daya geseran? Apa perlu kita buat? Ya, bila kita nak menambahkan daya geseran. Okey? Di sini saya paparkan contoh-contohnya. Pelajar dapat lihat Yep. bila kita nak tambah daya geseran melibatkan perkara-perkara berikut. Yap. Apa yang pertama? Yang ada di sini iaitu Memperlahankan. ini keburukan. Okey. Kita akan pergi kepada cara nak tambahkan daya geseran. Okey. Ini dia. Baik. Ya. Okey. Ini dia. Kasut mestilah ada banyak bunga. Ya. Bukan bunga keluar tu. Ya. Bunga ni bermakna dia kapak kasut yang kasar. Betul. Ya. Baru kita boleh tambah daya geseran. Daya geseran. Okey. Contoh yang lain. Yap. Pernah tengok orang main gimnastik tak? Pernah, cikgu. Pernah, terima kasih. Mungkin ada pelajar-pelajar kat sekolah. Saya rasa sekolah SK 1 Simpang 5 dulu, masa saya mengajar di sana, Ya. ada pelajar terlibat main gimnastik. Okey. Kamu tengok di situ. Menggunakan apa dia? Serbuk kapur magnesium berkarbonat. Okey. Kalau awak tengok dalam acara sukan gimnastik atau angkat berat, ya, mereka menggunakan kapur. Ya. Itu adalah kapur karbonat, magnesium karbonat untuk jadikan tangan kita lebih kesat. Okey. Jadi Supaya dia tak dapat, licin lah, cikgu. tak licin, tak jatuh. Ya. Jadi senang untuk mengangkat objek yang berat seperti angkat berat lah. Okey, baiklah. Yang seterusnya, Yap. kita tengok lagi ya beberapa perkara lain. Contoh yang ini pula adalah Cara mengurangkan geseran. Minyak pelincir, Yap. minyak grease kita boleh gunakan. Yap. Alas berbola kita boleh gunakan. Betul. Ya. Okey, pelajar yang ada sekarang yang bersama saya, boleh beza tak di antara minyak pelincir dengan minyak grease? Ada tak? Siapa nak cuba jawab? Minyak pelincir? Ya, Ilham, silakan. cikgu. Silakan, Ilham. Silakan Ilham. Pernah tengok minyak grease tak? Pernah. Pernah. Warna apa Ilham? Kau ilhamku. Minyak dia brown-brown. Yo, brown. Brown. Ya, brown. Perang-perang, coklat-coklat. Okey. Tahniah Ilham. Betul, cikgu? Ya, betul. Okey. Biasanya Yap. kita nak perjelaskan di sini minyak pelincir dengan minyak grease. Grease lebih pekat daripada minyak pelincir. Okey. Okey, kalau nak tengok nanti lepas ni ya, pelajar-pelajar boleh buka pintu kereta ayah. Tengok dekat pintu kereta. Ada ketulan-ketulan minyak grease diletakkan. Di situ ada, cikgu. Mesti ada. Baik. Kena letak. Kalau tidak, pintu kita akan berbunyi. Okey, baik itu cikgu. Kita Ya. dapat tahu berkenaan bagaimana cara nak mengurangkan geseran, dan tadi awal tadi adalah bagaimana nak menambah geseran. Betul. Saya kena percaya ramai pelajar semua dah take note apa poin-poin yang cikgu sampaikan pada pagi ini berkenaan dengan daya ni, dan kita nak berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Kita masih bersama dengan Cikgu Kupen kita. Okey. Cikgu Penolong Kanan, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Teluk Menegon, Kelang. Tadi kita dah tahu berkenaan dengan bagaimana cara nak mengurangkan geseran. Ya, Baik, betul. Cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita perbagi. Silakan, Cikgu. Okey, pelajar-pelajar. Tadi cikgu dah sentuh ya beberapa perkara penting bermula dengan maksud. Kemudian kita pergi kesan daya. Yep. Kemudian kita pergi kepada daya geseran. Baik. Ya, bagaimana daya geseran itu berlaku dan juga kita tengok faktor mempengaruhi daya geseran dan seterusnya kita tengok soalan-soalan untuk pelajar. Ya. Ya. Soalan untuk pelajar. Okey, soalan yang pertama. Baik, Cikgu. Saya buka kepada pelajar. Soalan yang pertama, kertas 1, iaitu berkaitan dengan maksud bagi daya. Okey. Hana Okey. Arifah dah angkat tangan, Cikgu. Hana Arifah. Silakan, Hana Arifah. Okey, silakan. Jawapannya B. Daya ialah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek. Daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas suatu objek. So, betul Okey, kita tengok, ataupun salah, Cikgu, jawapannya? Jawapannya B, dia kata. Kalau kita tengok tadi definisi untuk daya cikgu dah sebut di awal-awal tadi Ya, berkenaan betul, dengan betul. daya yang mana mesti adalah kedua-dua benda tadi, daya tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu Suatu objek. So Ya, kita nak betul. semak jawapannya antara Tepat A, B, sekali. C dan D. Betul? Tepat. Alright. Jadi, So 2 markah, cikgu. Satu markah dulu. Satu markah dulu. Satu markah, Baik. kertas 1. Okey, Dia satu ada markah. A, B, C, D. Ya. Okey. Itu dia. Seterusnya, cikgu. Okey, kita tengok soalan yang kedua. Soalan kedua melibatkan berkaitan dengan ini kertas 2. Ya. Kertas 2. Okey. Science Iaitu physical. 2 kesan daya. Okey. Baik, siapa yang nak jawab? Siapa pelajar yang ingin mencuba? Nick Itu dia, Erina. cikgu. Erina, silakan. Wah, nama sedap. Nick Erina Zahra. 2 Okey. kesan daya, cikgu. 2 kesan. Saya minta 2 je. 2 kesan daya tadi. Baik, silakan, Erina. Mengubah bentuk objek, Mengubah bentuk. menggerakkan objek pegun. Okey, mengubah bentuk objek, menggerakkan objek pegun. Okey, ni Erina. Bentuk objek yang ubah apa biasanya yang awak nampak? Botol plastik. Botol plastik. Terpijak botol plastik. Berubah bentuk kemek. Okey, terima kasih Nek Erina. Ini 2 markah. 2 markah Kertas untuk Nek Erina. 2 Itu markah. dia. Baik. Okey. Kita tengok lagi ya. Seterusnya, cikgu. Okey, kita tengok soalan yang berikutnya. Yap. Iaitu berkaitan dengan Daya geseran. Daya Satu geseran. soal. Wah. Dah bocor dah tak jawapan. apa, bocor jawapannya ni. Yang ini. Ini markah bonus lah. Markah bonus. Markah bonus semua Untuk dapat lah. Abang Azhar lah. Itu dia. Yes. Okey. Baik, yang mana kalau kita tengok tadi Okey. daya geseran tadi, cikgu. Okey, yang ini. Yang ini saya buka. Yang ini Ya. saya bagi markah penuh. Baik. 1. Tapi mengapa atlet tersebut menggunakan serbuk kapur? Ini soalan kebat. Okey. Siapa yang nak jawab untuk soalan ini? Mengapa? Silakan, Yang angkat tangan, Ilham. ada 2 orang. 3 orang, 4 orang. Okey, tak apa. Siapa yang angkat, boleh jawab. Kita tengok kekuatan jawapan awak. Kita mulakan dengan Ilham terlebih dahulu. Ilham, kau ilhamku. Yap. Ya. Silakan, Ilham. Kerana untuk menambahkan daya geseran pada tapak tangan. Daya geseran pada tapak tangan. Okey. Seorang lagi kita tengok. Tadi Hana Damia. Ilham. Okey, kita ambil Hana siapa Damia, tadi? cikgu. Hana Damia. Silakan. Okey. Untuk menambahkan daya geseran pada tapak tangan juga. Daya geseran pada tapak tangan. Okey. Ini menunjukkan aplikasi bila kita menggunakan serbuk magnesium Ya. berkarbonat. Aplikasi dia, kesan dia Ya. menambahkan geseran pada tapak tangan. Itu Tahniah. dia. Terima kasih kepada pelajar yang menjawab. Ini kalau menjawab ni 1 markah, cikgu. Yang ini saya bagi 1 markah. Okey. Okey. Baik.
Tahniah kita ucapkan kepada Ilham dan juga Hana Damia. Seterusnya cikgu. Okey, baiklah. Satu lagi jawapan ya. Kalau kita tengok di sini apa jawapan yang dipaparkan ini ada boleh bagi 2 lah. Yep. Ya. Pelajar boleh kalau ada jawapan lain kita terima. Jawapan yang logik yang berkaitan dengan situasi ini kita akan terima. Okey. Untuk pelajar-pelajar ya. So maksudnya tidaklah kata 100% mesti ikut buku. Ya, tidak. Kenapa maksudnya boleh mengikut kefahaman pelajar itu sendiri lah. Betul. Ya. Baik, Jadi, itu dia. apa yang dia faham di situ, mana dia dapat bagi ni, dia dah faham lah apa tentang faktor mempengaruhi daya geseran tersebut. Itu dia. Baik, itu dia. So kita ada soalan lagi ke cikgu untuk pelajar? Kita tengok, saya rasa dia pentafsiran bilik darjah ini yang saya dah buat dengan pelajar sebelum ini lah. Masa pelajar yang lepas lah. Ya, bagaimana berlakunya pentafsiran, iaitu eksperimen di 4 tempat yang berbeza di sekolah, iaitu di tempat rumput, simen, tar, ya, semua melibatkan kawasan sekolah, ya, dan juga satu lagi kita tengok di atas cardboard atau papan. So eksperimen ini akan mendapat result yang berbeza untuk biasanya setiap pelajar tempat. akan buat ni, cikgu akan bagi dia buat, dan tiap kumpulan tu akan diberi markah lah. Itu dia. Baik, alhamdulillah kita dapat tahu berkenaan dengan daya pada kali ini, yang mana kita dapat tahu daya tarikan dan juga tolakan, dan the most important thing ada daya geseran. Baik cikgu, kita dah sedar tak sedar mungkin cikgu boleh bagi rumusan berkenaan dengan apa yang kita belajar pada hari ini untuk subjek sains dan juga daya. Apa yang saya nak rumuskan di sini ya, berkaitan dengan tajuk daya ini, ya. Kesimpulan dia di sini ialah pelajar dapat menguasai keempat-empat objektif tadi. Alhamdulillah mereka dapat memberi satu keputusan yang baik pada perkembangan mereka sendiri apabila mereka belajar tajuk ini. Baik. Dan satu lagi, kesimpulan daripada tajuk daya ini, ya, bila pelajar diberi soalan cikgu, ya, secara spontan dia dapat jawab, bermakna itu adalah satu kebaikan pada pelajar. Okey, itu dia. So alhamdulillah, yang penting kena kuasai cikgu. Ya, mesti kuasai. Kuasai betul-betul subjek topik daya kita ini, dan anda macam cikgu sebut tadilah, dengan menguasai sebenarnya sedikit sebanyak kita dapat jawab dalam peperiksaan, dan yang paling penting kita dapat faham fungsi dalam kehidupan seharian kita. Baik, terima kasih banyak cikgu Kupen, guru penongkanan hal ehwal murid Sekolah Kebangsaan Teluk Menegon, Kelang, dan juga rakan-rakan saya daripada 5 buah sekolah yang bersama-sama dengan kita. Jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Bye-bye. KPM